Mereka cakap macam ni tau. Kalau puan nak kekal cantik jelita, puan kena korbankan darah anak dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya berbagi info dan kisah menarik. Halo guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu. Untuk video kali ini, saya nak sharekan dengan korang satu kisah bangsawan ataupun keturunan raja zaman dulu-dulu lah. Yang mana dia ni dilabel oleh Guinness World of Record sebagai pembunuh wanita yang paling produktif. Hebat kan? Nama wanita ni adalah Countess Elizabeth Bathory di Essex. Dia dilahirkan pada 7 Ogos 1560. Dan Elizabeth ni merupakan salah seorang bangsawan daripada keluarga termulia Bathory di Hungaria. Yang mana dia ni adalah anak saudara kepada Stephen Bathory, iaitu Prince of Transylvania. Mesti korang pun familiar dengan Transylvania kan? Yang cerita kartun tu, yang Hotel Transylvania, yang vampire tu. Dan keluarga dia ni mempunyai banyak sangat tanah dekat Hungary tu tau. Yang mana sekarang ni kita lebih kenali sebagai Hungary, Slovakia dan juga Romania. Jadi Elizabeth ni dia dilahirkan di ladang milik mak dengan ayah dia, iaitu di Nyírbátor di Hungaria tu. Jadi pada tahun 1560 ataupun tahun 1561 macam tu, masa kecil-kecil dia tu, dia hanya menghabiskan masa kecil dia dalam istana Essex tu je. Nama ayah dia adalah Baron George VI Bathory dan mak dia pula Baroness Anna Bathory. Jadi mak dengan ayah dia ni sebenarnya adalah sepupu. Jadi orang ni kahwin dengan macam darah daging sendiri lah, ataupun perkahwinan sedarah macam tu. Ada yang mendakwa bahawa mak dengan ayah dia ni kahwin sedarah sedaging tadilah yang menjadi punca kepada Elizabeth ni mempunyai penyakit sawan ataupun dia panggil epilepsi. Jadi Elizabeth ni sebenarnya daripada kecil lagi dia menderita dengan penyakit epilepsi tu tau. Kononnya pada masa tu diorang percaya yang kalau orang yang mengidap penyakit epilepsi ni, diorang perlu meletakkan sedikit darah orang yang tidak mempunyai epilepsi dalam makanan mereka ataupun letak kat bibir mereka. Kira macam rasa sikitlah darah orang yang tak ada epilepsi tu. Tujuannya adalah untuk mengurangkan penyakit diorang tu. Jadi diorang semua percayalah kalau diorang buat amalan tu, diorang punya penyakit tu akan sembuh ataupun akan berkurang lah macam tu. Parahnya lagi, mereka percaya yang kalau memberikan kepingan tengkorak orang yang tidak menderita epilepsi tadi kepada orang yang menderita epilepsi, jadi pesakit epilepsi tadi akan pulih tau. Kononnya. Jadi memang dari kecil lagi penyakit Elizabeth ni dirawat dengan cara begitu. Dengan bagi sedikit darah orang yang tidak mempunyai epilepsi kepada dia. Jadi Elizabeth ni sebenarnya dia dah diajar oleh mak dengan ayah dia tadi sebagai seorang Calvinist Protestant. Apa itu Calvinist Protestant? Saya pun tak faham sebenarnya. Bila saya cari, saya macam tak faham juga. Mungkin ada antara korang yang lebih faham apa itu Calvinist Protestant punya agama. Okey, menurut apa yang saya cari, agama Calvinist Protestant ni adalah agama Kristian. Jadi ada golongan Kristian ni yang menentang agama Kristian tu di atas beberapa faktor. Jadi diorang ni macam ada gerakan diorang sendirilah. Dan katanya sekarang ni lebih daripada 800 juta orang yang menganut agama ni. Jadi sebagai seorang wanita muda zaman tu, bangsawan lagi, dia belajar banyak gila bahasa. Dia belajar bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Hungaria dan juga bahasa Yunani. Jadi disebabkan dia lahir dalam keluarga bangsawan yang teristimewa. Ialah istimewa sebab dia ni kan golongan kerabat diraja dan juga golongan yang memerintah kerajaan masa tu. Jadi sebagai seorang wanita, masa tu dia dah ada cukup lengkap tau. Pakej yang lengkap. Daripada kekayaan, pendidikan dan juga kedudukan sosial yang luar biasa. Jadi sebab dia ni dilahir dalam golongan bangsawan yang memerintah kerajaan masa tu, jadi mak dengan ayah dia ni memang didik dia dengan sikap kepimpinan yang kejam tau. Atau senang cakap, dengan orang bawahan ni jangan bagi muka sangat. Macam tu lah kalau kita kan. Mungkin mak dengan ayah dia ni ajar dia jangan berlembut dengan orang bawahan. Kena tegas, kena keras, kena tunjuk yang kita ni ketua. Dan secara tak langsung, aspek-aspek kekerasan tu semua terpupuk dalam diri dia tau. Jadi adalah cerita yang mendakwa Elizabeth ni daripada kecil lagi dia dah dipaksa oleh mak ayah dia sebagai tengok pegawai daripada ahli keluarga dia menjalankan hukuman kejam ataupun hukuman mati kepada pesalah-pesalah atau mungkin hamba yang bersalah masa tu. Dan katanya lagi dia juga diajar oleh ahli keluarga dia ni tentang satanisme dan juga ilmu sihir. Ada khabar angin yang mengatakan masa Elizabeth ni umur 13 tahun sebelum dia kahwin tu, dia pernah melahirkan seorang anak tau. Bapa budak tu adalah seorang petani. Lepas tu dia bagi bayi dia tadi dekat salah seorang wanita tempatan yang family dia percaya dan dia bayar wanita tu untuk jaga baby dia.
Dan sebenarnya dia ni dah bertunang masa umur dia 10 tahun lagi tau. Jadi dia bertunang dengan Ferit Nadasdi, iaitu anak salah seorang bangsawan juga. Kiranya perkahwinan diorang ni macam perkahwinan politik lah macam tu. Katanya demi mengukuhkan kedudukan sosial diorang. Masa umur Elizabeth ni 15 tahun, pada 8 Mei 1575, 4,500 orang tetamu diundang ke majlis perkahwinan mereka tau. Masa tu diorang adakan majlis besar-besaran dekat istana Vranov na Toplo. Ui, betul. Jadi lepas diorang kahwin tu, sebab kedudukan sosial Elizabeth ni lagi tinggi daripada suami dia, dia tak nak tahu tukar nama belakang dia. Dia nak kekalkan juga nama Elizabeth Bathory tadi. Lepas tu suami dia yang tukar nama keluarga kepada Bathory. Hantaran kahwin yang suami dia bagi pun bukan calang-calang tau. Jadi Mak Nadasdi ni, iaitu suami Elizabeth tadilah, dia belikanlah sebuah istana untuk anak dia ni tau. Istana itulah yang dia bagi dekat Elizabeth sebagai hantaran kahwin. Bukan tu je, dia bagi lagi rumah negara Seite dan juga 17 kampung yang ada berdekatan dengan situ. Jadi semuanya dia letak atas nama Elizabeth. Siapa tak sayang bini kan? Jadi pada tahun 1578, Nadasdi ni kena pergi berperang. Dan masa tu dia jadi ketua komando untuk pergi berperang dengan Uthmaniyah. Jadi masa suami dia pergi berperang tadi, Elizabeth ni lah yang uruskan semua yang ada kat istana tu, daripada ladang dan juga perniagaan mereka. Pada tahun 1585, Elizabeth ni melahirkan anak sulung daripada suaminya ni, dan diorang berikan nama anak tu Anna Nadasdi. Tahun 1590 lahir anak kedua. Diorang berikan nama Orsika Nadasdi. Pada tahun 1594 lahir anak ketiga dan diorang berikan nama Katrina Nadasdi. Jadi anak keempat diorang ni lahir pada tahun 1596 dan diorang berikan nama Andras Nadasdi. Lepas tu diorang ada seorang lagi anak bongsu yang diberi nama Paul Nadasdi. Jadi ada juga khabar angin yang mengatakan dia ni ada anak lain tau, dua lagi anak, iaitu namanya Miklos dan juga Georgi Nadasdi. Tapi tak dapat dipastikanlah betul ataupun tak. Mungkin diorang tu hanyalah sepupu ataupun mungkin diorang tu anak Elizabeth tapi mati muda ataupun mati masa baby ke macam tu. Sebab Elizabeth ni tak ada sebut pun nama dua orang ni dalam wasiat dia masa dia meninggal. Jadi Elizabeth ni makin ke sini, makin ke depan, makinlah dia menua kan. Katanya dia ni sangat suka bersolek tau. Lepas tu, satu hari tu berjam-jam dia akan duduk depan cermin, lepas tu mengagumi kecantikan dia sendiri. Yelah, dia kan bangsawan. Jadi ramai gila lah pelayan yang ada dekat rumah dia tu kan. Jadi pelayan-pelayan tu cakap memang dia selalu tengok Elizabeth ni bercakap sorang-sorang depan cermin. Kononnya mengagumi kecantikan diri dia. Agaknya masa tu dia dah mula menua dan juga masa anak dia yang kelima tu lahir, umur dia dah 38 tahun tau. Jadi mungkin juga masa dia duduk bangga-bangga depan cermin tadi, sambil tu juga lah kot dia duduk mengeluh kalaulah dia tua nanti dah tak cantik macam sekarang dah. Mungkinlah ada macam gitu kan. Katanya ada seorang pelayan ni yang tengok keadaan dia tadi tau. Nama dia adalah Dorothea Dentes dan dia ni lebih dikenali sebagai Dorca. Jadi Dorca tadi pergilah menghasut Elizabeth ni untuk mengamalkan ajaran satanisme dengan lebih tekun lagi. Supaya apa tahu? Supaya kecantikan Elizabeth tu tak hilang, kekal selama-lamanya. Dorca cakap macam ni tau, kalau puan nak kekal cantik jelita, puan kena korbankan darah anak dara. Macam gitu. Si Elizabeth ni apa lagi? Tak payah nak fikir panjang. Setuju, terus nak. Siapa yang tak nak kekal cantik? Tambah lagi sama-sama dulu kan, mana nak ada produk kecantikan macam sekarang? Makeup ni semua mana ada? Yelah ada lah, tapi tak macam sekarang yang lebih advance. Sekarang ni kulit yang hitam boleh jadi putih, kulit yang jalan macam tar tu boleh licin macam mozaik. Suka hati aku je lah anak aku tu orang. Ya Allah. Jadi dulu tak ada tau teknologi macam tu. So memang tak ada pilihan lain. Memang 100% Elizabeth setuju. Dari start daripada itulah dia mula menyiksa pelayan-pelayan dia yang masih lagi anak dara dekat istana dia tu. Jadi awal mula cerita dia macam ni. Ada seorang pelayan dia tu, dia tengah sikat-sikat rambut Elizabeth ni lah. Lepas tu mungkin dia tertarik kak macam tu sikit kan. Jadi si Elizabeth ni rasa sakit dekat kepala dia. Dia terus bangun, pang, dia tamparnya pelayan tu tau. Jadi masa dia tampar pelayan tadi tu, mungkinlah dia tampar tu terkuat sangat sampaikan adalah darah terkeluar daripada mulut dia tu tau. Jadi si Dorca tadi ada juga dekat dalam bilik tu. Jadi dia yang tengok kesempatan tu terus cakap dengan si Elizabeth ni. Dia cakap macam ni, Puan tak payah nak bunuh anak dara lagi. Puan tu, tengok. Ada kan darah dekat bibir dia? Ambil sikit, rasa. Macam gitu tau. Jadi Elizabeth yang dengar tadi, dia terus pergi ambil darah dekat mulut pelayan tu. Lepas tu dia rasa. Jadi masa tu tak tahulah jampi apa yang dia orang tu pakai, tapi menjadi tau. Muka Elizabeth masa tu peng, terus nampak muda.
Jadi start daripada itulah si Elizabeth ni percaya dan yakin yang darah anak dara ni boleh mengekalkan awet muda dia tau. Jadi masa tu dia kutip semua anak dara yang ada dalam istana dia tu dan dia siksa dengan pelbagai siksaan. Banyak gila mayat-mayat anak gadis yang bergelimpangan dekat segenap sudut istana tu. Jadi macam-macam kesan lah ada pada mayat tu semua. Ada yang masih tergantung dekat tap mandi Elizabeth tu dengan tangannya yang dikelar tadi masih lagi keluarkan darah tau. So saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.